Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat dipersuakan kembali bagi mengikuti pembelajaran yang seterusnya yang bertajuk Tayamum dengan Debu. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah, syukur kerananya semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dapat mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Hari ini kita lihat berkenaan dengan tayamum. Apakah yang dimaksudkan dengan tayamum? Tayamum dari segi bahasa melakukan sesuatu dengan tujuan. Dari segi istilah menyapu debu tanah yang suci, menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua tangan dengan cara yang tertentu berserta dengan niat bagi menggantikan wuduk ataupun mandi wajib. Pernahkah anak-anak melihat debu tanah? Debu tanah adalah debu daripada tanah. Bukannya debu yang bercampur dengan benda-benda yang lain. Tanah yang berdebu bukannya abu. Dan lagi satu, debu tanah tersebut mestilah suci daripada najis. Bukannya debu yang telah digunakan. Maknanya bukanlah debu yang mustakmal. Dan debu tersebut mestilah debu yang tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi sekarang tidak ada masalah tentang untuk kita mendapatkan debu tayamum. Sebab banyak dijual di kedai-kedai Muslim tentang debu syifa ataupun debu untuk bertayamum. Seperti mana yang Ustazah paparkan dalam gambar. Dalil tentang bertayamum telah termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Maksudnya, dan jika kamu sakit, sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, maksudnya musafir, atau salah seorang daripada kamu, datang dari tempat buang air, atau kamu menyentuh perempuan, maksudnya batal wuduknya, sedangkan kamu tidak mendapat air, untuk berwuduk dan mandi, hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Maknanya dengan tanah ataupun debu yang bersih. Sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah ataupun debu. Dan seterusnya kita lihat tentang perkara yang dibolehkan untuk bertayamum. Sebab diharuskan bertayamum. Antaranya adalah tiada air ataupun ada air tetapi air yang ada hanya untuk keperluan lain yang lebih penting seperti makan dan juga minum. Lagi sebab diharuskan bertayamum adalah sejuk yang memudaratkan kesihatan. Sebagai contoh berada di kawasan salji yang terlalu sejuk sehingga menggigil apabila kena air, dikhawatiri akan memudaratkan kesihatan. Pada waktu inilah diharuskan untuk bertayamum. Yang seterusnya adalah sebab diharuskan bertayamum sekiranya kita tidak boleh menggunakan air kerana penyakit ataupun sakit. Sebagai contoh, kalau misalnya melecur ataupun luka yang tidak boleh kena air, dan pada waktu ini diharuskan untuk kita bertayamum. Yang seterusnya adalah air berada di tempat yang terlalu jauh. Terlalu jauh dan menyukarkan untuk kita mendapatkan air. Pada waktu ini dibolehkan untuk kita bertayamum. Syarat tayamum. Antara syarat tayamum adalah yang pertama, telah masuk waktu solat. Pastikan masa tu telah masuknya waktu solat.
Dibolehkan untuk kita bertayamum. Okey, dan yang kedua, cari air selepas masuk waktu solat. Contohnya bila sudah azan ataupun sudah masuk waktu, jangan kita terus bertayamum. Pastikan dahulu benarkah memang tiada air. Kalau misalnya kita dah siap-siap bertayamum, tiba-tiba ada air, maksudnya kita perlulah mengambil wuduk. Dan yang ketiga, menghilangkan najis sebelum bertayamum. Pastikan dahulu hilangkan najis yang ada pada badan, pakaian dan sebagainya sebelum kita bertayamum. Dan yang seterusnya adalah menggunakan debu tanah yang suci dan debu tersebut tidak bercampur dengan bahan-bahan yang lain. Dan akhir sekali, tentukan arah kiblat sebelum bertayamum. Kita dah tahu dah. Bagi contoh, kita nak menghadap ke arah kiblat tu, masing-masing dah sedia maklum kan. Sebab kita dah ada banyak kemudahan. Sebagai contoh, kita boleh gunakan kompas. Ataupun kita boleh gunakan kompas yang ada di dalam handset. Okay, Dan seterusnya kita lihat tentang rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Sebelum memulakan tayamum perlu niat. Dan yang kedua, menyapu debu tanah sekali ke muka. Sekali saja. Di muka. Dan yang seterusnya, yang ketiga, menyapu debu tanah ke tangan hingga siku. Ke tangan hingga siku. Dan akhir sekali adalah tertib. Maksud tertib, kita buat tayamum tersebut mengikut urutan yang betul. Kita lihat di sini antara sunat tayamum. Sunat tayamum yang pertama adalah membaca basmalah. Ataupun membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, meregangkan jari. Meregangkan jari, maknanya awak masa nak letak tu, regangkan jari. Macam ni. Ketika menepuk debu tanah. Dan yang seterusnya adalah menipiskan debu tanah. Awak lihat berkenaan dengan ustaz di dalam paparan awak ni. Cara untuk menipiskan debu tanah, melaga-lagakan kedua tangannya. Jangan pula awak lagakan di tanah yang awak nak guna tu. Maknanya awak perlu letak di tepi supaya tidak bercampur. Dan seterusnya adalah mendahulukan sebelah muka atas, bahagian atas. Mendahulukan sebelah atas muka. Dan melebihkan sapuan dari sempadan muka. Mendahulukan tangan sebelah kanan. Barulah tangan sebelah kiri. Dan pastikan juga melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan. Dan berturut-turutan antara sapuan muka dengan tangan. Dan akhir sekali disunatkan untuk berdoa. Ini yang Ustazah bacakan tadi ni adalah berkenaan dengan sunat tayamum. Dan kita lihat perkara yang membatalkan tayamum. Antaranya adalah yang pertama, ada air sebelum solat. Bila awak dah bertayamum, tiba-tiba nak solat ada air, maka batallah tayamum tersebut dan perlulah awak ambil wuduk seperti biasa. Yang kedua, semua perkara yang membatalkan wuduk. Sebagai contoh, keluar sesuatu daripada kubul dan dubur. Jadi batallah tayamum. Maknanya kena ambil semula tayamum. Dan yang ketiga, boleh menggunakan air semula selepas sembuh daripada penyakit. Kita lihat cara bertayamum. Di sini Ustazah paparkan. Yang pertama adalah membaca basmalah. Kemudian niat dalam hati. Merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu. Menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua belah tangan.
Menyapu debu tanah ke muka, merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu, menipiskan debu dengan melaga-lagakan kedua belah tangan. Barulah menyapu debu tanah ke tangan. Berturut-turutan, antara sapuan muka dengan tangan. Tertib dan akhir sekali berdoa. Awak tengok di situ petak yang warna coklat itu adalah rukun tayamum. Ada 4 rukun tayamum. Manakala kotak yang berwarna biru itu adalah sunat tayamum. Ini dia cara bertayamum. Yang pertama, semasa nak bertayamum, awak perlu niat. Nawaitu tayammuma listibahati faradhis solah lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Lepas tu, barulah awak menyapu di bahagian muka, melebihkan sedikit sapuan tersebut. Kemudian menyapu di bahagian tangan. Memula tangan kanan, kemudian barulah tangan kiri. Jadi digalakkan untuk melebihkan sapuan di bahagian pergelangan tangan. Dan akhir sekali mengikut turutan ataupun tertib. Sekarang kita lihat tentang menjelaskan hikmah disyariatkan tayamum. Apakah hikmahnya? Islam mengharuskan untuk kita bertayamum. Yang pertama adalah untuk menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberi keringanan dalam beribadah. Maksudnya bila tiada air, makna dibolehkan untuk menggunakan debu tanah yang suci. Dan yang seterusnya adalah menjaga kesucian dan kemuliaan agama Islam kerana melaksanakan solat dalam apa jua keadaan. Maksudnya di sini adalah tidak ada sebab kenapa perlu kita tinggalkan solat. Sedangkan Islam telah memberikan pelbagai kemudahan kepada kita untuk menunaikan kewajipan. Dan seterusnya adalah untuk memelihara kesihatan badan daripada kemudaratan. Sebagai contoh, untuk mengelakkan penyakit daripada terus merebak. Dan akhir sekali, untuk menghindari sebarang bentuk kemudaratan kerana menggunakan air kerana terlalu sejuk. Ada 4 hikmah disyariatkan tayamum. Itu sahaja pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga kita dapat bersua kembali di dalam pembelajaran yang seterusnya. Diharapkan kepada anak-anak semua agar sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.